perempuan yang merangkak itu dengan cara yang menakutkan datang ke arah kami. Mulutnya semakin luas, ternganga, sambil mata yang hampir tersembun keluar. Aku menarik mereka berdua ke tepi dinding. Emma mula menangis sambil menggenggam tanganku dengan erat, manakala Ija masih dalam keadaan matanya yang terbelelak dan mulut yang ternganga masih berdiri kaku di hadapanku. Ya Allah, ya Allah, bantu hambamu ini ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong, tolong, kataku. Sungguh-sungguh aku sangat menyesal kerana tidak mengikut kata Wadan. Patutnya aku awal-awal lagi dengar kata Wadan itu, tapi inilah akibatnya. Aku meminta Imah dan Eja memejamkan matanya, dan pada masa yang sama aku juga turut berbuat seperti itu. Tiba-tiba terdengar lagi bunyi seperti tin ataupun rantai yang diserit-serit semakin mendekat dan semakin mendekat. Maka semakin kuatlah juga genggaman Emah dan Eja pada tangan aku. Ya Allah, bantu kami ya Allah. Tak lama kemudian terdengar suara azan berkumandang yang menyebabkan aku terkejut dan terjaga. Maka cepat-cepat aku bangun dan memandang sekeliling. Kelihatan ramai pelajar perempuan berkumpul di sekeliling aku. Emah dan juga Ejah berada di situ. Keadaan kedengaran sangat bising, huru-hara. Mereka semua memandang kami. Aku di mana? Aku di mana? Kataku. Wajah aku yang terasa basah akibat peluh aku lap perlahan-lahan. Kemudian seorang ustazah yang aku kenal sebagai Ustazah Hani datang mendekatiku. Awak okey? Apa awak buat dekat atas tu? Kata ustazah. Saya dekat mana ustazah? Sekarang pukul berapa? Kamu sekarang ni di bilik televisyen dan sekarang dah masuk waktu isyak. Aku membulatkan mata. Jadi azan maghrib yang aku dengar tadi tu bila? Kami jumpa kamu bertiga di tangga tingkat atas dalam keadaan kamu bertiga tidak sedarkan diri. Tapi tak apalah, nanti saya jumpa kamu kemudian. Sekarang kamu semua balik semula ke dalam bilik dan berehat ya. Kamu saya nampak letih dan tak bermayani, kata ustazah. Semua pelajar mulai bersurai. Aku mendekati Imah dan Ijah. Wajah mereka juga kelihatan tidak bermaya. Aku mengajak mereka memasuki bilik kami semula. Apa yang jadi ni? Macam mana kita boleh ada dekat bawah ni? Aku bertanya kepada Imah. Tetapi gadis itu hanya mengangkat bahu, tanda tak tahu. Aku memandang pula kepada Ijah, tetapi Ijah kelihatan agak menakutkan. Imah, Ijah kenapa? Kataku. Aku pun tak tahulah, kata Emma. Tiba-tiba Ija mula menyeringai. Ya Allah, menakutkan sangat wajahnya. Dia mula bangun dan menari tarian tradisi Thailand, sama dengan wanita yang menakutkan yang kami jumpa dalam bilik itu. Mulutnya perlahan-lahan terenganga dan dia mula bercakap suatu bahasa yang kami semua tak fahami. Cepat-cepat aku menarik Emah dan berlari keluar. Aku minta tolong beberapa pelajar yang lain untuk memanggil ustazah. Ketika mereka tiba, Eja masih lagi menari-nari sambil kepalanya disengitkan. Sangat menyeramkan.
Wajah setiap seorang dipandang dengan senyuman yang menakutkan. Ramai yang berkumpul di hadapan pintu bilik aku. Ustazah juga telah meminta bantuan ustaz dan juga wadan lelaki. Ketika ustaz dan wadan tiba, Ija mula menjerit-jerit ketika air yasin direnjis ke tubuhnya. Kedua-dua belah tangannya diletakkan di atas lantai dan dia mula meliuk-liukkan badannya, betul-betul seperti apa yang berlaku di tingkat atas tadi. Setelah berusaha untuk memulihkan Ijah, gadis itu akhirnya tersedar dan dia mula menangis sambil memeluk tubuh Ustazah Hani. Sewaktu dirasuk, Ijah menjerit-jerit ingin pulang, dan pada masa yang sama dia juga bercakap dalam bahasa yang dia sendiri pun tidak pahami. Setelah kejadian itu, aku dan Emah serta Ijah tidak lagi berani untuk naik ke tingkat atas. Cerita kami ini juga telah menjadi buah mulut, tidak kira pelajar senior maupun junior. Benda yang paling menakutkan, dan baru aku tahu selepas aku naik ke tingkat atas, adalah bilik aku betul-betul terletak di bawah bilik 203. Apabila lalu sahaja di tangga, aku akan berusaha untuk menoleh ke arah lain. Peristiwa yang berlaku itu betul-betul menyedarkan aku yang jin dan syaitan bukanlah tidak wujud atau satu benda yang boleh dibuat main-main. Untuk pengetahuan para pendengar dan penonton semua, setelah peristiwa tersebut masih lagi ada gangguan yang terjadi ke atas aku dan dua lagi rakan aku, tetapi tidaklah seteruk ketika mula-mula kami kena. Seminggu setelah kejadian, aku ada pergi menyedai pakaian di ampaian yang disediakan pihak asrama. Waktu itu telah menginjak ke pukul 10 malam. Setiap tingkat mempunyai tempat ampaian sendiri dan masih dikongsi. Selesai menyedai pakaian, aku berjalan kembali ke bilik aku. Aku tersenyum sambil melihat nombor bilik yang tertera 101 sebelum berlalu ke bilik aku. Kelihatan Ima sedang ralit membuat kerja rumah. Bilik 101 itu dah ada orang duduk ke, Ima? Tanya aku. Mana ada, bilik tu kosong lagi lah. Mana ada orang berani datang. Kejap aku tanya orang depan ya. Aku terus menuju ke bilik jiran depan yang juga rakan sekelas aku. Kedengaran riuh dengan gelak tawa bilik mereka. Pintu yang tidak berkunci aku tolak hingga terbuka. Saat melihat ke dalam, serta-merta jantung aku seperti terhenti dengan sendiri. Pintu kembali aku tutup dan aku bergerak ke bilik sebelah yang tertulis 101. Pintu bilik itu aku kuak perlahan-lahan. Kosong. Tiba-tiba jiran hadapanku keluar. Kenapa ni? Asal kau ketuk pintu bilik itu? Mana ada orang? Kakak baju kuning dalam bilik kau bukan masuk bilik ni ke? Sebab tadi aku ada di belakang dia dan memang aku nampak dia pun masuk bilik ni, kataku. Mereka semua menidakkan kata-kata aku dan kata mereka mungkin bayangan aku sahaja. Aku cuba berpikiran positif untuk menyedapkan hati ini. Bukan setakat itu sahaja, malah pernah aku dan beberapa rakan aku yang tidak pulang ke kampung halaman saat bercuti mendengar bunyi seperti orang menyerit sesuatu di tingkat atas. Malah terdengar juga bunyi ketukan di setiap bilik tingkat atas yang akhirnya akan berhenti pada bilik yang betul-betul berada di atas bilik aku, yaitu bilik 203. Pernah juga sekali itu kami bertiga
sedang rancak bersembang, dan ketika kami ketawa, kedengaran bunyi ketawa kami sangat kuat dan ramai, sedangkan kami cuma bertiga sahaja dalam bilik. Jadi, suara siapakah yang ramai itu? Segala-galanya menjadi kenangan buat diriku dan rakan-rakanku di asrama tersebut. Apa yang aku tahu adalah setelah kejadian yang menimpa kami bertiga, pihak asrama telah membuat keputusan untuk memasang pagar dan mengunci pintu bilik 203 buat selama-lamanya. Dengan cara itu, tiada siapa pun yang dapat naik ke atas dan tingkat tersebut mungkin tidak akan digunakan lagi. Apa yang pasti, ia akan menjadi bualan mulut ke mulut setiap pelajar-pelajar asrama yang tinggal di situ. Wallahu alam. Saya pun tak tahu apakah sebabnya. Mungkin semua ini ada hikmah yang tersendiri. Sekian cerita aku. Assalamualaikum.